Kesesakan lalu lintas bukanlah perkara baharu dalam kalangan pengguna jalan raya, terutamanya di kawasan kota metropolitan seperti Kuala Lumpur. Namun sejak negara melalui fasa peralihan endemik, isu aliran trafik yang sesak seolah-olah menjadi lebih teruk berbanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, saya kini berada di Debuh Raya Damansara Puchong dan saya sedang menuju ke arah Damansara. Ini adalah LDP dan beginilah keadaannya, kereta agak banyak dan pergerakan sangat perlahan. Saya sudah berada di atas jalan raya ini hampir 30 minit juga saya rasa. Dan ini kira bernasib baik juga sebab cuaca agak terang dan tenang. Mungkin saya akan memerlukan masa yang lebih banyak sekiranya ada kemalangan ataupun cuaca buruk. Jadi cuba anda bayangkan betapa tertekannya, stresnya mereka yang terpaksa mengharungi perkara ini hampir setiap hari untuk bergerak ke tempat kerja mereka. Tinjauan kami di kawasan berhampiran Plaza Tol Damansara turut mengalami kesesakan lalu lintas yang teruk. Antara faktor terbesar yang menyumbang kepada masalah ini ialah sikap segelintir pemandu yang tidak merancang lorong jalan yang ingin digunakan. Sebaik sahaja melepasi tol, kebanyakan kenderaan akan bertukar haluan dari lorong kiri ke lorong kanan sekaligus menyebabkan kesesakan. Tindakan penunggang motosikal yang gemar menyelit di antara dua kenderaan boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Ada juga sesetengah pemandu yang mengambil jalan mudah dan menggunakan laluan kecemasan. Tetapi apabila melihat ada kamera yang merakam dari atas, pandai pula untuk menyelinap masuk ke laluan asal semula. Cara pemanduan sebilangan kecil pemandu bermasalah ini boleh mempengaruhi tahap tekanan pemandu lain. Saya rasa sangat stres dan sangat letih memandu kereta. Sebab nak pergi kerja pun macam kena lalu kesesakan jalan. Kadang naik motor, kadang naik kereta juga. Tapi saya lagi prefer naik motor lah. Sebab motor lagi cepat sampai. tak perlu nak, kalau naik kereta mungkin dah 40 minit sampai. Kalau naik motor mungkin kurang daripada tu. Kalau saya akan keluar waktu peak hour, saya terpaksa siap-siap dalam pukul 5.30, bangun pukul 6 untuk semata-mata untuk sampai kerja dalam pukul 8.30 macam tu. Jadi sekarang sejak saya pindah dekat sini, dia jadi lagi smooth lah perjalanan saya. Jimat masa, jimat kos, jimat tenaga. Kaedah yang terbaik perlu dirancang oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan masalah ini menjadi tidak terkawal. Bayangkan saya 2 jam. Awak 2 jam Mujurlah sempat sampai. Dan sebenarnya ini memainkan emosi dan juga psikologi juga pemandu. Apatah lagi kalau pagi-pagi bangun, kita dah berada dalam trafik jam yang lama dan kita nak pergi lepas tu sampai pejabat, kita nak menghadap lagi tugas rutin. Itu juga memainkan impak besar juga kepada individu. Itu dia. Dan saya terbacalah satu laporan yang disebutkan ni, Malaysia di tempat yang keempat. Wow. Selepas Indonesia, Filipina dan Thailand. Ini yang dikeluarkan dalam Traffic Index by City 2020 mid-year by Nambio. Dalam segala Asia Tenggara inilah kita di tempat yang keempat, di belakang Filipina, Indonesia, Thailand. Baik, bila kita bercakap berkenaan dengan kesesakan lalu lintas, kita tak tahu apakah sebenarnya punca. Adakah benar bila kita dah masuk ke fasa endemik, sebab kita dah 2 tahun tidak keluar dan sebagainya, apa sebenarnya bila peningkatan ini berlaku? Okey, kita nak terus berbincang berkenaan dengan topik ini. Jalan raya mula sesak, apakah puncanya? Haji Fitri, kita dan bersama dengan Dr. Lau Teck Hua. Yang tadi saya suka dengan doktor. Tersenyum manis. Biasa kita di video saja. Sebagai Ketua Pusat Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Pasukan Kejuruteraan UPM. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Okey. Baik, kita jam stres sampai ada yang macam berpatah balik ataupun ambil keputusan balik malam. Jadi juga memberi impak yang panjang. Mungkin sebagai mukadimahnya, Fariha nak tinjau faktor yang pertama. Saya rasa yang traffic jam ataupun kesesakan lalu lintas itu bukan satu fenomena yang baru. Sebelum COVID-19 kita pun dah ada. Tapi selepas COVID-19 tu, kita dah buka semua dah hidup yang biasa tu, kita nampak keadaan tu lagi kritikal. Salah satu sebab, mula-mula saya speculate, saya kata sebab ramai orang sebelum COVID-19 tu dia guna public transport.
Sekarang mereka tak nak. Mereka kata nanti dijangkitkan penyakit COVID-19 macam mana. Okey. So mungkin mereka kata gunalah motosikal ataupun guna kereta kecil yang lebih murah. So itulah satu sebab yang buat saya kata itu sebagai satu mankin lah. Mempercepatkan masalah itu jadi sangat-sangat kritikal. So memanglah ada sebab-sebab yang lain tu, tapi saya nampak sebab ini yang sebab yang utama. Saya baca berita semalam, KTM dah kata dia dah mengaku nak menghuraikan 50% pengurangan. Pengurangan tu. 50% tu banyak tau. Banyak tu. So sekarang ni kita nak tengok memang masalah tu dah wujud. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Short term dengan long term punya measure. Tapi mungkin ketidakkeberkesanan pengurutan awam kan macam mana, Doktor? Tadi berdasarkan faktor pendurunan jumlah penumpang, mereka rasa lebih bebas kalau urus sendiri masa? Okey, jika kita nak kata macam nak selesai tu, dia ada banyak. Tapi yang penting tu kita semua penyelesaian tu mesti ada efek untuk menukarkan corak perjalanan. Kedua ialah tingkah laku pemandu. Pemandu sendiri. Okey, corak perjalanan sebenarnya pembinaan LRT MRT itu ialah kita nak tukar corak perjalanan. Corak perjalanan kita tak guna kereta. Kita guna public transport. Betul. Satu. Tapi nampak sekarang ni masalah yang utama ialah kita was nak guna public transport. So apa yang kita patut buat? Okay, sama ada kita nak gain back mereka punya confidence ke, ataupun kita tak boleh paksa mereka buat semedikit, tapi kita mesti cari jalan lain, short term dengan long term. Okey. Bila tadi Dr. cakap berkaitan dengan wujudnya pembinaan LRT dan MRT semuanya kan, pembinaan, kerja-kerja pembinaan sekarang kita tengok bila hujannya pun dah ada banyak penyikilan dan sebagainya. Adakah itu kerja-kerja pembinaan yang terlalu banyak di kawasan Lembah Kelang tu antara puncanya juga? Okey, saya rasa memang dia ada, tapi dia bukan big scale. Scale tempatan saja. Tempat yang ada pembinaan tu mungkin kawasan itu saja tu. Jika kata salah satu sebab yang utama sebab pembinaan tu, mereka mesti ada schedule. Janganlah buat semua serentak tu. Okey. Lepas tu saya rasa jika satu lagi ialah kita nampak yang LRT MRT sebagai long term punya solution tu, kita perlu sepatut sabar. Sabar sampai dia habis, lepas tu kita pun masalah pun akan diatasi. Baik. Dan kalau kita dapat sekarang ni mungkin tinjauan secara rambang di Lembah Kelang kan, mesti ada construction pembinaan di sana sini yang melengkapkan lagi perjalanan, seperti kalau sambungan kepada MRT LRT yang sedia ada. Baik, sambil kita berbincang dengan doktor dan juga bersama rakan tugas kita yang memang sinonim dengan jalan raya. Baik. Kita bersama dengan Hanif Miswan untuk bawakan sikit perkembangan apa sebenarnya, sebab bila hujung minggu yang lepas dengan doktor, ramai kata jam sesak sangat ni nak masuk tol dan sebagainya. Jadi kita nak tahu bagaimana, mungkin ada sedikit perkembangan bersama dengan Hanif Miswan. Silakan Hanif. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Fareha, Fatih dan juga Dr. Lau di studio. Kepada anda juga penonton-penonton Malaysia hari ini yang terus bersama dengan kami. Inilah keadaan semasa sekitar jam 9.40 di sekitar hentian RNR di restoran Jejantah Sungai Buloh. Dan ini menghala ke selatan. Ini bermaksud kita nak masuk ke ibu kota, dan inilah kenderaan masih lagi berpusu-pusu untuk meneruskan tugasan mereka untuk masuk ke ibu kota. Dan betul, memang keadaan sangat sesak. Dan tadi saya sempatlah tengok ke media sosial, katanya juga ada beberapa kawasan yang tidak sesak, tetapi itu mungkin di dimensi yang lain lah, sebab di dimensi di mana kita berada ini memang keadaan pun banyak dan kita pun perlu mengambil sedikit masa untuk pergi ke destinasi masing-masing. Dan untuk itu secara realitinya, kalau perbincangan di studio berbicara berkenaan dengan teori dan apa yang perlu dilakukan dan apa yang boleh berlaku dari sudut perancangannya, ini realitinya ketika ini. Dan kita melihat bagaimana kenderaan yang begitu banyak sekali masuk pada ketika ini ke ibu kota seperti kebiasaan juga. Jadi kita nak meninjau tentang bagaimana persediaan pasukan keselamatan dan juga anggota perkhidmatan kita lah dalam memastikan bahawa ianya boleh mendapat satu kelancaran trafik juga. Dan untuk itu saya nak persilakan ASP Nasrul Rizwan Abdul Razak, Pegawai Terus Operasi Lebuh Raya Zon Tengah A, Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Bukit Aman. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pihak MHI yang menjemput kami pada hari ini. Ya, terima kasih juga kerana sudi bersama kami. Mungkin kita nak penjelasan, mungkin penerangan juga berkaitan dengan keadaan sekarang. Memang kita tahu sangat sesak di mana-mana pun melalui fasa endemik sekalipun. Tapi dari sudut penguatkuasaannya daripada pihak PDRM sendiri, tuan melihat kepada keadaan sebegini. Okey, untuk makluman semua, keadaan lalu lintas yang seperti kita sedia maklum telah masuk ke fasa endemik ini, telah berlaku sedikit peningkatan yang ketara, yang mana sejak daripada
fasa endemik ni kita telah tiada penggiliran penugasan di pejabat. Di sekolah juga sudah tidak ada penggiliran sesi A dan sesi B. So semua kembali ke norma biasa. Yang mana kita pada baru-baru ni dalam OP Selamat 18 yang kita telah laksanakan selama 10 hari, kita telah menggembling semua unit-unit dalam Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik untuk bertugas di lapangan, yang mana selama 10 hari tersebut kita berjaya hanya 1% saja peningkatan kemalangan dan keadaan lalu lintas pada ketika itu adalah terkawal. Walaupun orang kata raya tiba-tiba, raya tiba-tiba, tapi kita masih mampu untuk mengawal keadaan lalu lintas dan sehingga seluruh Malaysia kita punya penugasan selama 10 hari tersebut dengan menggunakan kekuatan kita hampir 6,000 orang. Tuan melihat kepada keadaan semasa, tahniah juga di atas kejayaan di OP Selamat baru-baru ini. Tapi keadaan semasa ini kesesakan setiap hari dilaporkan. Saya sendiri pun turut terjebak. Saya percaya ramai juga rakan-rakan yang berada di sini. Tuan juga turut mengalami kesesakan tersebut. Inisiatif yang diambil oleh pihak keselamatan PDRM terutamanya bersama dengan pengusaha-pengusaha lebuh raya ini, ada perkara yang dah dilakukan ataupun yang ingin dilakukan? Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, kita bersama pihak konsesi lebuh raya, kita telah mewujudkan satu smart lane di konsesi Plus di Susoh, Balazatul, Setia Alam, bermula daripada kilometer 3 sehingga ke kilometer 9, yang mana lebih kurang 5 ke 6 kilometer kita buka smart lane ni untuk melancarkan lagi lalu lintas yang kita kesan di Setia Alam tu agak padat. Dan satu lagi konsesi, iaitu konsesi Litrak di tengah KL Lembah Kelang ini, yang mana kita buka pada 5 petang sehingga 8 malam untuk mengurangkan kesesakan waktu balik kerja. Baik, itu satu inisiatif yang baik. Saya percaya ramai-ramai rakan-rakan yang dari Setia Alam ke dari Petaling Jaya ke semua boleh turut relate dah dengan perkara ini. Tuan, kita melihat kepada perancangan dan juga daripada semua pihak. Mungkin sedikit pesanan terakhir secara ringkas daripada pihak PDRM kepada semua pengguna lebuh raya di atas kesesakan ini. Terlebih dahulu saya ingin mensarankan kepada pengguna-pengguna lebuh raya, terutamanya kepada yang menggunakan lebuh raya hujung minggu, yang mana kita masih lagi dalam fasa hari raya lagi, yang mana kita kena merancang perjalanan kita supaya tidak terjebak di dalam kesesakan lalu lintas. Emosi kita semasa memandu juga perlu kita atasi, jaga, yang mana jangan emosi yang kurang baik kita bawa semasa memandu, yang mana banyak berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini disebabkan emosi kita memandu tidak terkawal dan menyebabkan berlaku yang kejadian-kejadian tersebut. Baik, Tuan, terima kasih banyak. Tuan Daud juga terima kasih banyak kerana bersama kami. Ini mungkin antara tugasan dan juga tanggungjawab daripada pihak keselamatan untuk bersama-sama kita, dan saya percaya rakan-rakan ataupun pemandu-pemandu pengguna lebuh raya juga di jalan raya perlu sentiasa kuat dari sudut mentalnya juga dan bersabarlah dalam menghadapi kesesakan yang luar biasa pada ketika ini. Kita kembali ke studio kerana perbincangan seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan di Seri Pentas. Silakan. Okey, jadi ini laporannya langsung memang nampak tadi Fariha geleng kepala. 9.45 masih lagi trafik begitu banyak. Jadi itu pastinya kalau tadi ASP Nasional Tuan katakan, kita kena jaga emosi kita sebagai pemandu. Bayangkan pagi-pagi kita mood baik ni, tapi kalau dah sangkut dalam kesesakan lalu lintas, senyum pun boleh jadi masam kan. Ya. Jadi itu sebenarnya kita perlu lihat lebih luas. Doktor, bila kita kata bertambahnya kenderaan, jadi kalau kita tengok satu-satu tempat tu, kata alah naiklah pengangkutan awam, kerajaan dah bagi banyak sepanjang stesen-stesen. Tapi kadang-kadang kita ni fikir nak pergi ke satu stesen utama pun, alamak nak kena naik Grab lagi, Grab sangkut lagi, lepas tu nak pergi ni lagi, nak tunggu lagi dan sebagainya. Mungkin itu merumitkan lagi keadaan. Bagaimana? Betul. Ekosistem itu. Betul. So walaupun kita dah melambur berbilion-bilion lah, kita guna MRT yang elok dan sebagainya, tapi
dia punya last mile, kita nak sampai ke LRT itu, mereka mesti mementingkan macam mana kita boleh sampai dengan masa yang terpendek, kita rasa selesa. Jika kita tak buat sedemikian tu, kita tengoklah ramai orang akan kata lebih baik saya bawa kereta. So jika saya nak tunggu kereta, sebagai contoh lah, saya duduk di Putra Heights. Saya nak pergi ke UPM tu, jika saya kira lah, jika saya nak naik MRT, LRT, berapa kali saya nak tukar, lepas tu saya nak dari rumah ke LRT station yang terdekat tu, kira-kira saya nak 3 jam baru sampai jika guna public transport. Tapi jika saya bawa kereta, pukul 6.30 saya keluar, 30 minit. So mengapa? Mengapa ini berlaku? Walaupun saya ada hajat nak guna public transport, patut saya mesti guna public transport. Saya pakai transportation. Tapi saya kata saya tak nak guna sebab saya tak rasa selesa. Banyak Doktor, ditambah pula dengan kenderaan industri ya. Yang mungkin lagi bertambah. Saya kan masa 90-an kita ada kempen kongsi kereta kan. Nampaknya memang tak praktikal. Dan tujuan doktor mendapati bahawa sekarang ni pun dalam satu kereta memang ada seorang pemandu saja. Ya, betul. Tidak lagi kongsi itu memang dah tak wujud dan tak praktikal untuk zaman sekarang ni. Baik, apa lagi yang kita dapat mencantikkan ekosistem doktor? Sebab apa tadi doktor kata kena sabar sebab pembinaan masih lagi berlangsung, mungkin bukan masa 3-4 tahun sementara dia siap sebelumnya. Jadi ruang mana lagi yang kita boleh perbaiki untuk mencapai tahap yang selesa? Saya rasa yang penting ialah memang ada banyak cara yang kita boleh cuba. Mungkin dia akan dapat selesaikan masalah ini. Yang cara-cara ini bukan cara yang baru tau. Cara memang dah diimplementasi di negara-negara maju. Apa yang penting ialah cara itu mesti dapat menukar corak perjalanan. Contoh, flexi hours. Mungkin kita tak nak semua orang pergi ke KL pada masa yang sama. Mungkin bolehkah kita ada shift yang tak sama? Ataupun jika ada industri ataupun syarikat yang boleh membenarkan dia punya staff teruskan work from home. Ataupun yang kongsi kereta tu, saya tiba-tiba teringatlah kongsi kereta tu macam dah berlaku 10 tahun yang lepas. Memang ada negara sampai hari ini dia pun ada kongsi kereta punya program. Tapi mereka bagi insentif. You masuk bandar, jika you bawa seorang saja tu, you bayar lebih. Tapi jika you bawa 2-3 orang tu, dikurangkan tu. Untuk menarik, mendorong, encourage people tu, supaya mereka tukar dia punya corak perjalanan. Jika kita boleh buat sedemikian tu, mungkin bolehlah. Ataupun tol kadato harga berbeza. Ataupun kita implement road pricing macam Singapura sebagainya. Kita tak ada road pricing. You tak guna highway tu tak perlu bayar. Semua orang boleh masuk ke bandaraya dengan senangnya tu. Tapi dekat London, dekat Singapura tu, dekat Canada tu, dia ada road pricing. Mungkin sampai tahap kita mesti fikir perlu ke tu. Bukan untuk dapat keuntungan tau, tapi untuk kita selesaikan masalah tu for the long term. Kalau ini tidak dilakukan, pastinya 20-30 tahun akan datang masih sama saja. Dan mungkin semakin kritikal. Ya, saya rasa kata sekarang kita dah rasa sakit. So mungkin sekarang ni masa yang peluang yang keemasan tu untuk kita buat sesuatu. Bila you rasa sakit, saya buat sesuatu, you takkan komplain sangat. Like for example lah, kurangkan bilangan parking di KL. Naikkan parking fees. Mesti orang ada kutuk. Tapi you nak jam ke? So itulah cara yang kita boleh pertimbangkan. Itu yang perlu diperlihatkan balik oleh pengumbal dasar untuk kebaikan bersama, dan pastinya sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dari segi macam pembinaan rumah baru, penempatan baru, tapi nanti satu exit je. Banyak besar, sangat besar. Itu dia. Kalau mungkin ada program-program kita pembangunan bandar baru ke, orang akan keluar dari Kuala Lumpur ni untuk kurang kesesakan bila masa yang lama juga. Terima kasih kepada Dr. Lau Teck Hua, Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Raya, Fakulti Kejuruteraan UPM yang sudah berkongsi ilmu dengan kita untuk pagi ini, yang mana melihat praktikaliti untuk laksanakan satu dasar ataupun polisi demi kaitan bersama. Di samping faktor manusia juga penting, faktor kesabaran dan emosi yang konsisten sepanjang pemanduan.